ikhwan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sebagaimana biasa kita berkumpul dalam taman-taman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Nawawi dia mengumpulkan nasihat-nasihat dalam sebuah kitab sebagai Nasihatul Ibad, nasihat-nasihat daripada hamba untuk hamba, iaitu untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia sunting satu kalam al-hikmah. Dia kata salah satu asya itu perkara tufarrijul qusas, akan menghilangkan risau. Nampak tuan risau ya kan? Risau. Tapi kalau orang tak fikir mati dia mana risau kan? Dia tapi bagi orang fikir mati risau sangat kan? Sebab hari-hari kawan kita masuk hospital mati, masuk hospital mati. Tak kira umur lah kan? Tak kira umur, tak kira masa, tak kira tempat. Jadi risau. Adakah kita ni kesudahan yang baik atau tidak? Bahkan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu risau bukan benda yang ke depan, dia risau benda yang telah Allah takdirkan. Maknanya apabila Allah Ta'ala menciptakan kita, kalau kita belajar ilmu tauhid ya, ketika di peringkat itu Allah Ta'ala telah menentukan, dia telah taksis, dia telah menentukan bahawa kita ni bahagia ke sengsara. Maka para sahabat radhiyallahu anhu, mereka risau bimbang Allah qadahkan dan takdirkan mereka dalam golongan yang sengsara. Kita tekan hari ini tak risau apa-apa ya? Tak risau. Tak boleh tekan, saya ni sebenarnya tak pandai ceramah ni, saya macam ini je lah tuan. Kalau tuan rasa nak tidur, tuan tidur lah. Supaya jangan terlentang malu sangat tuan ya? Kalau tu dua jadi training kalau ramai terlentang pula dengan kuliah kita, viral pula nanti ya? Ingatkan nanti dalam masjid pun terlelap. Tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa dia? Yang dikatakan tiga perkara tufarrijul qusas, yang boleh membuang risau. Pertama dia kata zikrullah ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti ada kena-kena dengan tajuk kita walaupun ringkas insya-Allah. Mengingat Allah Ta'ala itu menghilangkan risau. Tapi orang Islam kadang-kadang tuan, dia gantung dengan ubat untuk hilang risau itu. Gantung dengan ubat itu kan, terapi sana, terapi sini, elok itu tak ada masalah. Tetapi perkara pokok yang orang Islam kita faham, yang mereka boleh hilangkan risau, zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak belajar ingat Allah Ta'ala kan, ini banyak masa dia, banyak masa. Tapi kalau kita sujud pun tak ingat Allah Ta'ala, kalau kita iktidal pun tak ingat Allah Ta'ala kan? Kalau kita bagi salam apa semua tak ingat Allah Ta'ala, maknanya kita lalai. Sebab itu kita risau, kita punya perasaan tidak tenang. Yang kedua dia kata waliqa'u awliya'i, bertemu dengan para walinya. Ulama sebagiannya menafsirkan wali itulah al-mu'minun, orang yang beriman. Orang yang beriman tuan, tanda-tanda ke masjid tu, itu orang beriman. Kalau orang tak beriman, jarang datang masjid tu kan. Orang yang dalam datang masjid ni orang beriman lah, maknanya sah lah iman dia. Fashhadu lahu bil iman, bersaksikan bagi orang yang bermasjid itu bahawa mereka itu orang yang beriman. Maka dalam kalangan kita yang ramai-ramai ini tuan, ada yang Allah Ta'ala angkat martabatnya lebih tinggi. Bukan sebab dia yang bercakap mengajar ni, bukan tuan, itu belum pasti. Ada pula kata dia ustaz itu dia sebab dia yang baca kitab pagi ni, malam ni. Bukan, dalam kalangan kita ramai-ramai ni, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam kalangan kita mungkin wujud kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apa kita kumpul macam ni tuan, dia datang tenang. Kalau tuan boleh rasa, kadang-kadang tak boleh rasa juga kan. Tapi dia akan datang tenang. Kalau kita pergi manfair tuan, dia lain senang ni. Dia tuan dapat macam tenang, hakikat keserabut dan lain. Itu hanya kegembiraan. Ikut kita punya kehendak nafsu. Tapi bila tuan-tuan dan perempuan duduk dalam masjid, tuan-tuan rasa tenangnya lain. Sebab apa? Liqa', kita liqa' awliyaihi, kita bertemu dengan para walinya yang kita tak tahu kiri kanan kita ni siapa. Para wali ni tuan-tuan, dia bukan nampak terang. Kalau menunjuk-nunjuk macam wali itu tu bukan tuan-tuan. Dia tak nampak terang. Para wali Allah Ta'ala ni mereka tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur. Mereka ini amat macam orang biasa. Kadang tuan-tuan dia nampak bodoh saja. Kadang-kadang sebenarnya bukan begitu. Dia adalah orang yang tawaduk. Maka apabila tuan-tuan duduk di persekitaran dia kan, maka datang tenang. Kalau kita duduk dalam kalangan orang yang melakukan maksiat tuan-tuan, kita akan rasa gelisah, panas. Saya dulu pernah kerja di Kuala Lumpur tuan, 6 tahun ke lah. Itu tuan-tuan, orang Kuala Lumpur marah kalau kita kata orang Kuala Lumpur. Dia kata orang Kuala Lumpur tak jahat, betul tuan-tuan. Masa saya jadi penguasa Jabatan Agama sana dulu, yang saya tangkap tu semua orang lain tuan. Bukan orang Kuala Lumpur, orang yang datang Kuala Lumpur kan. Kat Melaka payah, dia pergi Kuala Lumpur. Macam tu. Negeri Sembilan payah, dia pergi Kuala Lumpur. Tapi yang dapat nama busuknya Kuala Lumpur lah. Oi tuan-tuan, kalau kat Kuala Lumpur ni malam ni adalah siang, siang adalah malam. Malam itu macam siang tuan-tuan. Kalau kita tengok manusia tuan-tuan, dalam kelab-kelab malamnya, pusat-pusat hiburannya, kelab dandutnya, semua keluar tuan-tuan. Yang muda, yang tua, semua masuk. Pernah saya tangkap tuan-tuan, satu kelab dangdut tuan-tuan. Hari itu hari sempena Hari Malaysia, 16 September kalau tak silap saya. Tangkap-tangkap tuan, pergi-pergi kelab dangdut ni, tengok-tengok semua pakai baju Melayu tuan. Kata ada tazkirah pula ke malam ni. Rupa dia semangat tuan-tuan, semangat menyambut hari apa tu, Hari Malaysia tuan, pakai baju Melayu. Tuan-tuan, tapi dangdut dalam tu. Yang dianya pelayan-pelayan semua pakai baju kebaya, baju kurung, ada selendang tuan-tuan. Tangkaplah orang lama-lama 65, 70 umur tuan. Bawa naik Black Maria ke Jawi tuan. Bila kita nak rekodkan dia punya peribadi dia, minta IC. IC tuan-tuan pakai kopiah dan pakai kopiah tuan. Tak tenang sebenarnya tuan. Dia tenang ni bukan pada kopiah kita, bukan pada baju kita. Dah tentulah kita yang berkopiah ni baik insya-Allah. Tapi maksud saya, jangan itu yang diimbaukan. Jangan itu yang kita tengok yang besar. Sebab para wali ni amat bersahaja saja. Inilah tempat dia. Para aulia illah ta'ala ni tempatnya adalah masjid, majlis ilmu. Tempatnya adalah majlis zikir. Itulah tempat dia. Maka apa kita menggabungkan diri, kita akan rasa tenang. Dan yang ketiga dia kata wa kalamul hukama, dan kata-kata ahli hikmah. Macam kita di tanah Melayu ni, dulu lagi kita baca kitab hikam lah, macam-macam kan. Itu adalah kalam-kalam hikmah daripada manusia yang Allah Ta'ala pilih, yang mereka melalui jalan itu dan diberitahu. Maka apa kita ikut kalam dia, insya-Allah kita akan dapat natijah yang sama. Betul kan? Orang ni dah lalu satu jalan, kemudian dia cakap. Macam saya tadi dari Seremban datang sini, saya cakap setakat pukul 6.30 tadi, pukul 6.45 jalan lengang, tak jam. Saya beritahu kawan saya lah, dia pun lalu jalan yang sama, dia tak menempuh jam lah. Sebab
dia ikut apa yang kata-kata orang yang telah melalui kawasan dia. Kalau kita ikut kata-kata ahli hikmah, mereka yang telah melalui keadaan itu, kita mengikuti mereka, insya-Allah kita dapat natijah yang sama. Apa yang berlaku hari ini ialah manusia cukup suka mendengar kata orang yang tak pernah lalu. Betul kan? Para solehin dia tak nak ikut. Dia ikut orang yang tak pernah lalu jalan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia nak berlakon-lakon jadi orang yang mutadayin, orang yang beragama. Tak nama tuan, sekejap 3 hari habis. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itulah majlis-majlis macam ni eloklah, insya-Allah. Saya ambil masa sikit tuan. Dalam hal akidah itu begini, akidah ni adalah perkara paling penting, prasyarat nak dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang Islam jangan ambil mudah masalah ini. Sebab itu kalau kita tengok pengajian tauhid zaman dulu meriah, tuan. Kita diajar oleh tok guru kita macam mana mengenal Allah, macam mana mengenal makhluk. Sebab bimbang satu masa besok tersembah makhluk. Kita tak nak hidup kita ni tuan-tuan mati dalam keadaan menyembah makhluk, naudzubillah. Kita nak mati kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ubudiyah terhadapnya. Kita tak nak buat ubudiyah pada orang lain. Kita nak ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW dia bagi nasihat, dia bagi panduan, kemudian dituruti oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Ulama-ulama ni tuan-tuan, dia jarang ngajak kita buat jahat. Semua ajak kita buat baik. Semua ajak supaya sejahtera dunia maupun akhirat. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu berfikir apa yang diungkapkan oleh para ulama tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Dalam surah Saba ayat 46. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara saja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua atau seorang diri. Maknanya Rasulullah SAW kata, aku ni nak ajar je, nak bagi tahu supaya kamu ikut benda yang benar. Maka kita kena usaha, sama ada ramai-ramai macam ni atau seorang-seorang. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah betulnya ajaranku. Bila Rasulullah SAW sebut, kamu ramai-ramai fikir atau seorang-seorang fikir? Fikirkan. Sebab tu kalau kita baca ayat Quran, banyak suruh fikir, kan? Banyak suruh fikir. Kalau kita baca dalam apa suratul apa, kita afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, kan? Kamu tak tengok ke air yang kamu minum ya? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami? Rasulullah SAW sampaikan, dia suruh kita sama ada perseorangan atau ramai-ramai fikir, betul tak apa yang aku cakap ni, kata Rasulullah SAW. Itu maksud dia. Sebab tu kita kena ada istimak macam ni tuan-tuan. Ada istimak macam ni, kita berkumpul fikirkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, saya malam ni nak pendek-pendek je tuan. Saya ni selalu jarang ceramah panjang-panjang tuan.
paling panjang ataupun paling pendek saya ceramah 3 jam. Tapi malam ni tuan-tuan, saya sebenarnya ceramah pendek je, 45 minit pun dah panjang tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala bagi misalan. Saya ni hanya sampaikan tuan-tuan balik semula pulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan balik, dia kata, berfikirlah secara berseorangan atau tuan-tuan fikir ramai-ramai. Itu. Yang saya nak sebutkan ni adalah misalan yang Allah Ta'ala berikan. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'a'an wa nida'a summum bukmun 'umyum fahum la ya'qilun. Ini surah Al-Baqarah ayat 171. Allah Ta'ala dia beri bandingan, umpama orang yang kufur itu, orang yang kafir itu. Ini pun nak kena betul ni term ni dia orang kafir ni tuan-tuan, orang tak Islam. Wah, dah lain macam bunyi. Kita ni mungkin Islam tak? Nampak tak? Anda risau kan? Maknanya mana-mana orang yang kufur, tak kira lah nama dia apa, dia agama dalam dunia ni dua, Islam dengan tak Islam. Kita ni orang Islam, betul ke agama dia Islam? Ada juga orang Islam agama dia macam bukan aja. Ada kan? Kalau kita tengok adanya pahaman-pahaman baru ni, tak apa-apa dan pening pula kita. Itu yang bimbang betul. Pengarah Jabatan Agama Malaysia ni bimbang benda ni tuan. Macam mana ni supaya masyarakat semua belajar tentang Islam, akidah Islam dia belajar semula, jangan ikut-ikut. Kalau kita ikut-ikut tuan-tuan, selalunya terbabas. Umpama kita naik bas, kalau pemandu dia terjun gaung, semua terjun tuan-tuan, tak ada siapa tinggal seorang kat luar tuan. Kalau kita naik bas ramai pergi lalu jalan Karak tuan, terjun bas tu dalam gaung tuan, ada seorang tinggal kat luar? Tak ada tuan, satu bas terjun tuan. Sebab tu jangan ikut-ikut orang. Dia akidah ni kena belajar. Jadi kita cuba tanya diri kita, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, betul ke kita Islam ni? Risau nak jawab soalan ni tuan-tuan. Ini bukan tashkik, ini bukan meragukan, ini benda yang kita kena perhati. Kalau kita Islam, macam mana sifat hati kita, pegangan dalam hati kita macam mana? Kalau kita Islam, macam mana perbuatan kita? Kalau kita Islam, macam mana lidah kita? Kalau dah lidah kita kata urusan orang Islam nak jadi tak Islam ni bukan urusan kita, ini terpulang dia dengan Allah Ta'ala, itu tak apa betul lidah macam tu tuan. Tak apa betul lidah tu, kena jaga-jaga sikit. Mungkin kejahilan menyebabkan orang menyebut perkataan seumpama itu, tapi kita yang duduk dalam masjid belajar ni, jangan ulang kalam macam tu. Sebab apa? Dia boleh membatalkan keislaman kita. Itu yang saya sebutkan tadi tu. Dia kafir ni bukan bermaksud dia menganut agama lain, bukan itu saja maksud dia. Barangkali dalam orang Islam, orangnya orang Islam, pahamannya, keyakinannya tak Islam. Ramai zaman Nabi pun ada. Sebab tu kita hitung diri kita tuan. Saya ni cakap slow motion je. Slow je cakap. Apa perumpamaan Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang begitu? Kama salil ladzi yan'iq bima la yasma' illa du'a wa nida'a. Seumpama orang yang diseru, orang yang berteriak memanggil binatang, dia kata dalam kitab ni, yang tidak dapat memahami
selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Kalau kita panggil lembu lah tuan, oi lembu, apalah kau tak cerdik sampai sekarang. Agak-agak lembu tu macam mana tuan? Lembu tu dia dengar suara tuan, dia faham tuan. Kalau dia faham dia lawan tuan. Kalau dia faham dia lawan. Kau lebih kurang aku juga dia kata. Nasib baik dia tak faham. Sebab dia memang tak faham. Dia memang tak faham. Itu dikatakan kamasalil ladzi yan'iq bima la yasma'un. Umpama berteriak kepada binatang yang tak memahami. Melainkan binatang tu tahu dia kena jerit. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok lembu melintas jalan, tuan-tuan jerit, jangan melintas. Dia dengar tuan-tuan, dia faham tak tuan? Kalau dia faham tuan-tuan, dia petik lampu hijau tu, traffic light tu. Dia tak faham. Summun bukumun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu pekak, bisu, buta, dan mereka tak boleh fikir. Sebab itu apabila Nabi Ibrahim berdepan dengan kaum dia mengambil selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan dengan mendirikan patung-patung yang besar-besar. Tuan-tuan pun maklum cerita ni dalam Quran. Satu hari rebah 6 patung dia, tinggal satu. Di patung yang tinggal itu ada kapak. Tahu kisah ni kan? Kapak. Maka semua tuduh Nabi Ibrahim AS. Ni Ibrahim lah ni, habis diruntuhkannya yang lain ni. Apabila ditanya Nabi Ibrahim jawab apa? Tanyalah yang besar tu, dia yang pegang kapak. Nampak tuan? Agak-agak orang yang dengar cakap macam ni tuan, dia fikir macam tuan? Dia kata nak tanya apa, benda ni pekak, benda ni buta, tak boleh bergerak. Dia sendiri iktiraf benda tu tak boleh beri mudarat pun pada dia tuan. Tapi la ya'qilun, dia tak fikir. Sembah jugalah. Kita yang tak ada fikir ni tuan-tuan, memang macam tu, ikut sembah macam orang lain sembah. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan mengikut orang yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu Taala sendiri. Orang yang Allah Ta'ala ini umpama itu, dipanggil tapi tak memahami. Umpama binatang dipanggil, kata Allah Ta'ala, dia tahu itu dipanggil, tetapi apa maksud panggilan dia tak faham. Mereka itu bisu, pekak, buta, dan mereka tak boleh fikir. Boleh tuan? Tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu dalam Islam ni, masalah akidah ni simple je. Dia tak susah, senang je. Kita bagi susah. Cuma para ulama dulu dia sistemkan, sebab perkembangan ilmu yang cukup tinggi. Zaman dulu Islam ni ilmunya tinggi. Dia sistemkan supaya kita boleh belajar satu step sampai kita boleh memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hakikat zat dia, kan? Bukan zahir Allah Taala tu macam mana nak dipikirkan, bukan. Dia ajar kita tuan-tuan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita mempunyai pegangan yang kuat. Tu orang tua-tua dulu menadah kitab tuan-tuan, kan? Baca kitab Risalah Tauhid. Allah peninglah tuan-tuan belajar Risalah Tauhid. Bermula Allah Ta'ala tu bersifat ia dengan segala sifat yang sempurna. Tuan-tuan, yang wajib diketahui secara tafsili. Dan ada pun tuan-tuan pun mula tidur. Sebab tu orang sekarang ni tak nak belajar kitab tauhid. Bila dan ada pun dia pening. Sayu gia, sudah tuan-tuan keluar pula perkataan sayu gia.
Orang Melayu sekarang sayu gira pun dia tak tahu. Sayur pun dia tak tahu kan. Satu demi satu, datu demi satu. Itulah dalam bahasa Melayu, orang Melayu sendiri tak faham. Saya tuan tengok tak percaya. Zaman dulu orang Melayu ni baca kitab tuan. Banyak istilah-istilah tu orang Melayu faham. Hari ni orang Melayu tak faham. Dia kata ada pun yang wajib diketahui secara tafsili, secara satu per satu, maknanya, dalilnya adalah 20. Mengamuklah orang tuan-tuan. Dia kata inilah dia ulama ahli sunnah wal jamaah. Di limitnya sifat Allah Ta'ala gitu. Nampak anda? Tak apa cerdik juga orang cakap macam ni. Dia dah sebut awal lagi. Adapun sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, kamalat. Allah Ta'ala ni mustahil bersifat dengan sifat yang tidak sempurna. Kalau tak sempurna tuan-tuan, ini apa kita tuan? Orang boleh belajar buat apa balik tuan-tuan, ada kelemahan tuan-tuan. Mula-mula buat agak-agak jadi apa balik ke apa terbalik tuan-tuan. Kalau orang lemah buat sesuatu, lemah hasil dia. Kita jangan tengok lain tuan-tuan, tengok hidung kita cukuplah. Ini yang buat hidung tuan-tuan memang bukan biasa. Hidung ni tuan-tuan tempat angin masuk. Tuan-tuan bayangkan tu, angin yang ada kat sini ni bukan elok sangat pun. Dulu lain tuan-tuan, pokok banyak. Sekarang ni tuan-tuan nabuk banyak. Semua masuk hidung ni. Kita terpaksa beli apa tu, ionizer ke apa benda tu, supaya apa, udara kita jadi segar, betul kan? Ada air filter kalau kereta tuan-tuan. Kereta tu punya air filter, cuba tuan-tuan buka tengok. Siapa yang jadi mekanik sini dia tahulah, bila buka tengok abu tuan-tuan. So tuan-tuan bayangkan hidung tuan-tuan masuk angin yang sama macam kereta juga. Tapi Allah Ta'ala jadikan hidung tuan, walaupun kecil tuan, ada 2 je lubang ni tuan, ada bulu dalam tuan. Tuan-tuan pergi tebang bulu semua tu, itu tanda nak padam lah tuan-tuan. Allah Ta'ala dia buat sistem ni kan. Kemudian dia buat lembab dalam tu. Lembab pula dalam tuan-tuan bukan ada sprinkler kan? Dia ada sistem dia lembab. Bila abu masuk dia tangkap di bulu tu, kemudian dia jadi ter hidung tuan kan. Tuan-tuan pun hulu jari keng-keng lagi kan, automatik yang tuan ngap buang. Lepas tu Islam ajar pula bila nak berwuduk tu kan, kita pun ambilkan air, masukkan air dalam hidung kan, masuk sedut dengan tangan kanan, kita buang dengan tangan kiri, betul kan? Hembus tuan-tuan, keluar tuan-tuan. Islam ajar. Tuan-tuan, macam ini kesempurnaan kejadian, adakah dia dijadikan oleh sesuatu yang tidak sempurna? Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu senang, jelas. Cumanya dibahas secara tafsil itu, dibahas 20 sifat secara detail itu, bahkan ada yang kata 50, macam-macam tuan-tuan. Tapi yang masyhurnya 20, sebelum tu 13, ada kata 20, macam-macam lah. Tapi dibahas secara tafsil itu supaya tidak ada waham, tidak ada zon, dan tidak ada syak dalam kita meyakini Allah Ta'ala. Sebab benda ni setan duk main hari-hari. So kita pun hujahkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat, sifat yang sempurna, iaitu sifat iradat, berkehendak. Maka kehendak Allah Ta'ala itu tiada duanya, tak ada dua, dan tiada makhluk yang sama sifat iradat dengan Allah Ta'ala. Ini saya bagi contoh je lah. Berkehendak Allah Ta'ala, tak ada satu makhluk yang sama berkehendak macam Allah Ta'ala.
laisa kamitslihi syai'. Kalau tuan-tuan kita ni boleh berkehendak, nescaya kita tak setuju dengan apa yang kita ada sekarang. Betul tak? Macam saya ni tuan dah gabun, tuan lama dah gabun tuan. Kalau saya ada kehendak lah tuan, kehendak saya ni makna sama macam Allah Ta'ala, saya ubah mata saya tuan, buat warna biru tuan. Walaupun badan macam ni dia, mata biru tuan. Tapi adakah kita boleh demikian? Tak ada. Ada orang mata dia ada floaters lah, ada apalah, kemudian dia buat rawatan macam-macam lah, lasik lah, apalah, dijamin oleh pakar itu pakar ini, dia bagi tahu alat ni elok, alat tu elok. Sebahagian ni elok, sebahagian tuan even worse, lebih teruk. Sebab kehendak makhluk bukannya sama dengan kehendak Allah. Sama pada bahasa, tidak pada hakikat. Macam kita ada kehendak, segi bahasa sama, segi hakikatnya tidak. Kalaulah kita semua ni ada kehendak, berkehendak macam Allah Ta'ala, nescaya tak ada siapa nak mati pada tahun ini tuan. Ya tak? Mati tuan. Ya Allah Tuanku, tak ya Allah Tuanku, tahun ni aku tak mati. Macam tu tuan-tuan. Siapa nak mati tahun ni tuan? Tahun ni tahun tikus tau. Macam tu tuan bayangkan. Jadi tuan-tuan, punca rosak umat Islam hari ni, dia letak makhluk setaraf dengan Khalik. Letak makhluk setaraf dengan Khalik, dengan Allah. Tak nampak sangat, tapi berlaku begitu kebergantungan dia. Kita baca suratul Ikhlas tu, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kita kat tanah kat negara kita ni kan kita baca 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Betul kan? 3 surah ni tuan buktikan kita tak ada mampu. Tak mampu. 3 surah ni makna boleh. Suratul Ikhlas mudah nak faham, menyatakan hanya Allah tempat bergantung. Itu suratul Ikhlas. Dalam suratul Falaq, Allah ajar kita supaya berlindung dengan dia. Maknanya bergantung dengan dia daripada kejahatan makhluk yang zahir. Dalam suratul Falaq. Dalam suratul Nas, Allah ajar kita ikut suratul Ikhlas, kalau Allah tadi bergantung dengan dia untuk melindungi diri daripada benda yang halus, benda yang tak nampak. Tiba-tiba tuan-tuan kita langgar suratul Falaq, kita langgar suratul Nas. Betul kan? Balikkan tuan-tuan buka 3 surah. Sebab itu Allah umpamakan, Allah sebut innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang yang menyeru selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka ni takkan mampu mencipta lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka ni berkumpul tuan-tuan, pakar kaki, pakar sayap, pakar mata, pakar semua pakar jumpa tuan nak buat lalat seekor, tak dapat tuan, tak dapat. La yakhluqu dzubaba wa in yaslubhum adz-dzubabu syai'a la yastankizuhu minhu. Bahkan bukan saja tak boleh cipta lalat, kalau lalat tu hinggap makanan dia, bawa lari. Bawa lari tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, la yastankizuhu minhu, nescaya kamu tak boleh merampas darinya. Lemah betul. Maka Allah Ta'ala kata, dha'afat talib wal matlub, yang menuntut pun lemah, yang dituntut pun lemah. Lalat pun lemah, manusia pun lemah. Tapi Allah Ta'ala bagi umpama,
Kalau kamu berpegang selain daripada Allah Ta'ala, kamu ni macam dia kata nak bagi tahulah yang kamu pegang itu lalat pun tak boleh buat. Bahkan bukan saja lalat tak boleh buat, apa yang lalat bawa lari daripada kamu, makanan kamu, nescaya kamu takkan boleh merampasnya semula. Lemah sangatlah lalat dan lemahlah sangat kamu. Itu. Tuan-tuan, ini yang menyatakan ataupun yang dibahaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang hakikat makhluk, supaya jangan salah sembah. Yang kita nak sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila orang tak belajar, maka dia kelihatannya menyembah Allah Taala, hakikatnya diduakannya dengan makhluk. Boleh saya bagi contoh tuan? Saya selalu bagi contoh ni, kalau tuan-tuan buka YouTube pun ada tengoklah juga. Orang Melaka kata nak hilang dahaga minum air. Jarang dia kata nak hilang dahaga makan musang king, jarang. Nak hilang dahaga minum air. Saya keluarkan soalan, tuan-tuan jangan jawab. Saya bimbang tuan-tuan jawab, tuan-tuan fail. Jadi biar saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan balik fikir. Boleh tuan-tuan? Maka kalau ditanya orang, kalau air boleh menghilangkan dahaga, Allah Ta'ala boleh tak menghilangkan dahaga? Soalan dia. Tuan-tuan jangan jawab jangan jawab dulu. Maka ada yang pertama jawapan dia kata Allah Ta'ala tak boleh, air boleh. Maka jawapan ini salah. Sebab kalau air boleh menghilangkan dahaga, Allah Ta'ala tidak boleh menghilangkan dahaga, bermaksud air lebih berkuasa. Kita berhenti sekejap. Jadi jawapan pertama mengatakan Allah Ta'ala tak boleh hilangkan dahaga, air boleh hilangkan dahaga. Jawapan itu salah. Sedangkan kita kata ada jawapan kedua, dia kata kalau air boleh menghilangkan dahaga, Allah Ta'ala pun boleh juga. Entah dia ambil mudah senang, dua-dua boleh. Jawapan itu pun salah juga. Itu menunjukkan ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah boleh menghilangkan dahaga, air adalah sekutu Allah Ta'ala. Sebab apa? Air hilangkan dahaga. Maka jawapan kedua pun salah. So jawapan yang betul macam mana tuan-tuan? Yang boleh menghilangkan dahaga hanya Allah. Tapi tuan-tuan, otak kita ni kan banyak setan tuan-tuan. Kita kan tengok yang zahir. Ya, Allah Ta'ala boleh hilang dahaga. Bukan kalau kita tak minum tak hilang dahaga. Tuan-tuan, tak semua orang minum air hilang dahaga. Ada tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham. Inilah hakikat makhluk. Dia hanya sebab. Macam saya ceramah ke mengajar ke tuan-tuan, faham Ustaz Zaidi tu mengajar dia tu. Padahal baru cerita buat tauhid ni. Ustaz Zaidi kalau mengajar faham betul. Nampak tuan? Dia angkatnya saya sama tuan. Sama macam Allah Ta'ala. Sebab hakikat yang bagi faham ni siapa? Yang bagi faham ni Allah Ta'ala. Ada pun tok guru apa semua tu sebab aja. Bahkan ada tok guru yang mengajar ni dia yang terbalik pun ada. Betul kan? Sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kebergantungan inilah menyebabkan hari ini ramai tersesat daripada agama. Sebab itu saya cerita bab ni dulu sebelum cabaran tu.
Cabaran tu tak besar tuan-tuan. Yang besar dalam cabaran akidah ni tak ada ilmu. Itu aja. Kalau kita ada ilmu, bahas semula sebagaimana peradaban, sebagaimana perjuangan ahli sunnah wal jamaah yang lalu, dia tak ada masalah. Bawalah ribut macam mana pun, kita tak akan berganjak dengan akidah dan keyakinan kita. Hari ni orang jahil, dia belajar daripada ni, dia belajar daripada telefon. Tok Guru A kata B, Tok Guru B kata C, tuan-tuan. Dah lama dia gila seseorang, tengok semua maklumat dalam ni, tuan-tuan. Chaos. Ini yang ada dalam ni, tuan, semuanya meragukan. Walaupun senang untuk kesimpulan Ustaz tadi. Tuan-tuan dengar seorang ustaz, tak ragu. Tak ragu. Lepas tu tuan-tuan tergusik pula channel lain, dengar ustaz tu balik semula, dah ragu balik. Ragu tak ragu, ragu tak ragu, ragu tak ragu, kesimpulannya mati dalam keraguan. Sebab itu tuan-tuan, bila belajar ni kena ada kitab dia, kena tok guru dia, kena istiqamah. Ceramah ni boleh lah sikit-sikit tuan-tuan, musik-musik geli-geli macam tu. Kalau kita nak faham, nak selamat diri kita ni supaya mati itu bukan menyembah selain Allah Ta'ala, belajar, sama-sama kita belajar. Ambil masa sikit, ambil masa sikit. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tinggalkan semula ayat ni pada tuan-tuan dan puan, di mana Allah Ta'ala menyebutkan tadi, qul innama a'izukum bi wahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah Ta'ala semata-mata, sama ada dengan cara berdua dengan orang lain atau seorang diri. Hendaklah kamu fikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah betulnya ajaranku, salah betulnya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tuan? Itulah cabaran, bukan Ustaz Zaidi bagi, cabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngikut tuan-tuan, tak adalah. Dan akhir sekali Rasulullah SAW sabda, la takunu im'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu ahantusinu wa in asa'u fala tuzlimu. Jangan kamu ini jadi pak turut, sehingga kan kamu mengatakan jika manusia baik kami semua baik, jika manusia zalim kami pun buat zalim. Sebaliknya perkukuhkanlah pendirian kamu. Kalau manusia lain buat baik, kamu buat baik. Tetapi kalau manusia lain melakukan kerosakan, fala tazlimu, kamu tidak akan melakukan kezaliman. Maknanya belajarlah tuan-tuan, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan pun nampak daripada muka-muka ni tuan ni ahli kitab lah ke. Semua baca kitab, tok guru tuan-tuan ramai. Saya malam ni tak adalah apa sangat tuan-tuan. Tuan-tuan carilah para asatizah untuk membetulkan supaya apa baiklah orang cakap tentang cabaran akidah. Saya faham, saya pun pengarah juga tuan-tuan, memang letih, banyak cabaran, tapi saya nampak punca paling besar adalah kejahilan. Kalau kita belajar, insya-Allah tak berubah dan kita mati dalam keadaan itu, insya-Allah. Jadi terima kasih pihak jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lain masa. Minta maaf banyak silap dan salah dalam ungkapan saya. Aku liqali hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.